Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat muka surat 39, pelajaran yang ke-12, iaitu perintah berbuat baik dengan jiran. Allah menyuruh kita supaya berbuat baik kepada jiran. Dalam surah An-Nisa ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Surah An-Nisa, Allah menyuruh kita supaya berbuat baik dengan jiran. Okey, lihat daripada makna-makna mufradat. Ihsanan iaitu berbuat baik. Wabidhil qurba, dan yang ada hubungan kerabat ataupun kaum kerabat, iaitu saudara mara. Wama malakat aimanukum, dan apa yang tangan kanan kamu miliki, iaitu hamba-hamba, orang yang memiliki hamba. Mukhtalan, iaitu orang yang sombong. Fakhuran, orang yang membanggakan diri. Maksud ayat dalam surah An-Nisa ayat 36, lihat pada muka surat 40, dan hendaklah kamu beribadah kepada Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Berbuat baik lagi pada siapa? Pada kaum kerabat. Lagi berbuat baik kepada anak-anak yatim. Berbuat baik lagi kepada orang-orang miskin, dan berbuat baiklah kepada jiran tetangga yang dekat, dan juga jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, iaitu sakit, dan juga hamba yang kamu miliki. Orang musafir ni orang yang berhijrah, kan? Dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah melarang kita supaya bersikap sombong dan juga membanggakan diri. Kan? Kerana ini bukanlah sifat mahmudah, yang tidak ada pada Nabi Muhammad. Sifat Nabi Muhammad ni sifat yang merendah diri, kan? Sifat yang meraihkan orang, suka kepada orang ramai. Malah orang ramai, sahabat-sahabat pun suka pada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidaklah mempunyai sifat membanggakan diri dan juga sombong. Okey, lihat pada huraian ayat. Jiran ini dikategorikan kepada 3. Kita lihat. Pertama, jiran bukan Islam. Jiran bukan Islam, ada tak? Ada. Ada kawan-kawan kita ataupun diri kita sendiri yang mempunyai jiran bukan Islam. Sama ada India ataupun China ataupun beragama yang lain. Kedua, jiran Muslim. Kan, ada juga jiran yang Muslim tapi dia bukan ahli keluarga kita. Jiran sebelah kita ni sama Islam dengan kita, tetapi dia bukanlah ahli keluarga kita. Dan kategori yang ketiga adalah jiran Muslim dan kerabat. Bermaksud jiran sebelah ni adalah saudara kita, pakcik kita ke, atuk kita ke, nenek ke, makcik kita ke, maksu ke, maklang dan sebagainya. Itu adalah jiran Muslim dan juga jiran kerabat. Maksudnya ahli keluarga. Okey, maksud jiran ialah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah dalam jarak 40 rumah dari semua arah. Jiran ni sebenarnya kan ditafsirkan oleh para alim ulama adalah jiran yang berdekatan sehingga dalam jarak 40 buah rumah. Jiran kita. Bukannya jiran sebelah aja, jiran sebelahnya lagi sampailah ke rumah yang ke-40. Jadi jiran ni sebenarnya ramai. Jiran ni sebenarnya ramai. Kita lihat pada yang ketiga, jiran yang paling berhak adalah jiran yang paling hampir pintu rumahnya.
Jiran yang paling berhak, maksudnya berhak untuk menjaga ketenteraman di antara jiran ni adalah jiran yang hampir pintu rumahnya. Siapa? Jiran yang sebelah kita je, satu rumah, sebelah rumah, kan, belakang rumah, depan rumah. Buka pintu nampak rumah dia, buka pintu dapur nampak rumah dia, buka tingkap nampak rumah dia, kan. Itulah jiran yang berhak, yang paling berhak. Yang keempat, hendaklah berbuat baik dengan golongan yang lemah, seperti golongan hamba. Zaman sekarang dah tak ada hamba dah. Ni zaman Nabi Muhammad ada hamba. Dia termasuk dalam golongan yang lemah. Golongan yang fakir miskin, khadam, kan, sama juga zaman sekarang dah tak ada khadam dah. Zaman sekarang dipanggil orang gaji dan juga lain-lain. Maksud lain-lain ni maksudnya pekerja, serta staff, kan. Dan yang kelima, antara hak jiran ialah jangan menghalang ruang dan laluan, menolong jika diminta dan menziarahi apabila jiran itu sakit. Setiap sesuatu yang berlaku, contohnya musibah yang berlaku, orang yang paling pertama sekali hadir adalah jiran. Nah, di sinilah Islam menyuruh kita supaya berbuat baik kepada jiran, kerana jiran ni adalah orang yang pertama sekali hadir dalam membantu kita menangani musibah. Pengajaran ayat pertama, perintah supaya menyembah Allah dan berbuat baik kepada manusia. Dalam ayat Al-Quran yang kita sebut tadi tu, disuruh kita supaya mentauhidkan Allah, menyembah Allah dan juga berbuat baik kepada semua manusia, semua golongan, terutamanya golongan yang lemah yang kita sebut tadi, fakir miskin, anak yatim, kan, hamba, kan, jiran, orang gaji, orang-orang bawahan. Kedua, hendaklah menjaga hak-hak jiran. Maksud hak jiran ni, jaga dari segi aib dia, jaga juga dari segi kesihatan, tanya khabar, kan, keperluan dan sebagainya, bantu. Lagi-lagi waktu pandemik Covid ni, kan, kalau kita tahu jiran kita kuarantin, kita lah orang yang pertama menghulurkan bantuan. Bukan bantuan duit saja, bantuan kudrat, kan, kekuatan, belikan dia keperluan, kan, carikan dia sumbangan dan sebagainya. Ketiga, larangan bersikap sombong dan juga membangga diri. Allah melarang hambanya supaya bersikap sombong dan juga membanggakan diri, kerana hamba ni tidak punya apa-apa dan tidak layaklah ia untuk sombong. Semua ini adalah pinjaman daripada Allah. Dan penghayatan ilmu mewujudkan suasana harmoni dalam kebajikan. Okey, lihat pada aktiviti itu, Ustaz mohon pada kamu supaya buat latihan aktiviti dalam buku tulis. Mula jawab daripada soalan 2, 3, 4 dan 5. Itu saja. Untuk mudah-mudahan sama-samalah kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.